Benar tuan-tuan, Selangor ialah negeri maju. Para penyokong Pakatan Harapan sentiasa berbangga dengan hakikat tersebut dan sentiasa memomok-momokkan negeri-negeri PAS, terutamanya setiap kali kita berbicara berkenaan kemajuan negeri ataupun hendak mengambil alih negeri. Tetapi, apakah harga yang terpaksa dibayar oleh rakyat Selangor demi sebuah kemajuan? Kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti mana yang anda sedia maklum, pagi tadi saya telah membawakan kepada anda tentang situasi yang dialami oleh penduduk Taman Sungai Sirih Selat Kelang, di mana mereka ini bakal kehilangan tempat tinggal berikutan rumah-rumah mereka bakal dirobohkan bagi memberi laluan untuk pembinaan trek ECRL. Isu dia di sini tuan-tuan puan-puan sekalian bukanlah ada ataupun tidak penempatan gantian untuk mereka. Bukan juga soal pampasan. Namun, mengapa setiap kali pembangunan baru hendak berlaku di negeri Selangor ini mesti melibatkan Taman Perumahan Melayu? Mesti mereka yang menjadi mangsa. Seperti yang saya katakan pagi tadi, jika penempatan ini dibina atas tanah kerajaan atau tanah tol atau mungkin setinggan katakan, bolehlah kita fahami tuan-tuan. Tetapi inilah taman perumahan yang proper. Masing-masing ada surat pemilikan rumah. Bahkan masih ramai yang mempunyai baki pinjaman di bank pun. Walaupun tempat tinggal mereka ini merupakan tanah pajakan 99 tahun, tetapi tetap mereka membeli rumah di sini. Dan bukannya duduk free pun. Tidakkah pihak-pihak yang hendak membuat pembangunan di Selangor ini melihat secara terperinci kawasan-kawasan yang bakal terlibat? Tidakkah boleh pembangunan itu dilencungkan ke kawasan lain yang tidak menempatkan sebarang penempatan penduduk yang proper seperti ini? Mengapakah rakyat Selangor mesti menjadi mangsa setiap kali pembangunan baru hendak dijalankan di bumi Selangor ini, tuan-tuan? Dan ini bukan kes pertama seumpamanya yang terjadi. Sudah banyak kes sebenarnya. Untuk masa terdekat ini pun tuan-tuan puan-puan sekalian, ada beberapa kes seperti kejadian peneroka di Kuala Selangor. Berputih mata mereka ini apabila tanah yang mereka usahakan secara TOL sejak 40 tahun yang lepas dirampas begitu saja oleh kerajaan negeri Selangor baru-baru ini. Yang menyedihkan, majoriti peneroka dan pengusaha tanah tersebut ialah warga emas yang tiada mata pencarian lain, tuan-tuan puan sekalian. Bahkan, ada penonton channel saya ini yang memberitahu perihal perampasan tanah di Kampung Jaya Sepakat di Sinjangkang. Dan ramai lagi yang masih tidak dapat melupakan peristiwa perobohan rumah secara mengejut di Payajaras tak lama dulu, yang menyaksikan ramai penduduk berputih mata melihat rumah mereka yang mereka duduki sekian lama dirobohkan tanpa sempat mereka menyelamatkan barangan peribadi mereka pun. Allahu Akbar. Jika saya ingin sebutkan semua kisah yang seumpama ini tuan-tuan, saya yakin sampai besok pun video ini tidak akan habis. Tetapi inilah harga yang terpaksa dibayar oleh rakyat Selangor demi sebuah pembangunan, demi sebuah kemajuan. Dan majoriti kaum yang menjadi mangsa, kaum Melayu dan juga kaum India. Mereka ini tuan-tuan seolah-olahnya seperti melukut di tepi gantang, hanya mampu menang sorak tetapi kampung tergadai. Sekadar satu perbandingan ringkas tuan-tuan. Penceroboh tanah simpanan hutan yang menanam durian di Raub siap dibela oleh ahli-ahli politik dan pihak-pihak tertentu. Sampai ada yang meminta penceroboh-penceroboh ini diberikan lesen dan juga geran tanah. Konon-kononnya atas alasan mereka ini menyumbang kepada ekonomi. Habis tu, peneroka di Kuala Selangor tu tidak menyumbang kepada ekonomi. Penduduk di Taman Sungai Sirih, Kampung Jaya Sepakat dan lain-lain itu tidak bekerja. Dan mereka ini cuma minta sedekah je ke? Nak dapatkan geran pun sikit punya siksa dekat Selangor ni tuan-tuan. Walaupun dah bertahun-tahun mereka cuba untuk memintanya. Seperti yang dialami oleh sebahagian penduduk Kampung Raja Uda dekat Kelang. Bertahun-tahun masalah yang sama tak selesai-selesai. Dan hanya ketika Dr. Halimah Ali menjadi Exco Kerajaan Negeri tak lama dahulu, barulah sebahagian daripada masalah geran itu dapat diselesaikan. Sampai bila rakyat Selangor hendak mengemis di bumi sendiri tuan-tuan. Sebagai contoh mudah, Kedah ini negeri pertanian. Tak maju macam Selangor. Tetapi Menteri Besarnya iaitu Haji Sanusi Mat Noor berusaha memberikan geran kekal kepada lebih 7,000 penduduk di sana. Kelantan pula dimomokkan sebagai negeri miskin. Air teh tarik, stesen bas macam reban kambing, macam-macam lagi. Tetapi majoriti rakyat Kelantan duduk di atas tanah sendiri tuan-tuan. Tak perlu risau rumah mereka bakal diranduk konon-kononnya atas nama pembangunan.
Lihat, apalah gunanya pembangunan dan kemajuan tuan-tuan sekiranya tuan tanah itu sendiri terpinggir dan mengemis di bumi sendiri. Inilah hakikat tuan-tuan perempuan sekalian di Selangor Ibu Ihsan ini. Walaupun namanya Darul Ihsan, namun seolah-olahnya ia tidak ihsan kepada rakyatnya sendiri. Tetapi kita nak buat macam mana tuan-tuan perempuan sekalian? Kerajaan ini kan kerajaan mereka. Dan bab kata Sani Hamzan, kerajaan ni kerajaan kami, jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.